Okey, mari kita belajar KVS pembuatan roti bersama Cikgu Miza. Okey, tajuk hari ini adalah mengenai kebersihan dan makanan. Okey, dalam bidang penyediaan makanan, sanitasi dan kebersihan adalah sangat penting. Okey, apa itu sanitasi? Sanitasi memberi makna makanan sihat. Konsep sanitasi diaplikasikan dalam industri makanan untuk mewujudkan keadaan yang bersih dan sihat. Dari sudut sains, memberi makna menyediakan keadaan penyediaan makanan supaya berada dalam keadaan yang bersih. Ia merangkumi makanan yang dikendalikan oleh pengendali makanan yang sihat. Malah adalah perlu mengelakkan berlakunya kontaminasi makanan. Okey, anak-anak, mesti kamu tak faham apa itu kontaminasi makanan. Okey, kontaminasi makanan ni terjadi apabila terdapatnya bahan atau organisma berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisma disebut sebagai kontaminan. Okey, kontaminasi makanan ni boleh terjadi melalui dua cara, iaitu kontaminasi langsung dan tidak langsung, ataupun kita sebut sebagai kontaminasi silang. Okey, kontaminasi langsung tu terjadi kepada makanan mentah kerana ketidaktahuan atau kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Manakala kontaminasi silang terjadi secara tidak langsung akibat ketidaktahuan dalam pengelolaan makanan. Contoh kontaminasi silang ni adalah makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang masak. Contoh dia seperti ada daging macam daging yang tak masak lagi, kita campur dengan daging yang masak, jadi akan berlakunya kerosakan makanan dekat situ. Lepas tu contoh lain, makanan bersentuhan dengan peralatan yang kotor seperti piring, senduk, pisau dan sebagainya. Maksudnya kontaminasi silang ni apabila bahan mentah bersentuh dengan benda-benda yang bersih, sebab bahan mentah tu kita tak masak lagi. Ataupun contoh lain, makanan yang kita dah masak, lepas tu kita letak dekat atas piring yang kotor. Itu boleh berlakunya kerosakan pada makanan. Proses sanitasi merupakan proses yang memastikan seluruh pengoperasian yang melibatkan makanan dan persekitaran dalam keadaan yang bersih dan selamat, seperti kawasan pemprosesan, kawasan penyediaan, kawasan pengendalian dan kawasan penyimpanan. Okey, bagi kita pelajar-pelajar KVS pembuatan roti ni, tempat yang kita gunakan adalah di bengkel masakan kita. Jadi kawasan pemprosesan kita, contohnya kawasan pemprosesan kita dekat kawasan yang mana kita selalu uli tepung tu, tu mixer tu. Jadi kawasan pemprosesan tu mestilah bersih. Maksudnya mixer tu, sebelum kita guna mixer, kita mesti pastikan mixer tu bersih. Dan selepas kita gunakan mixer, kita mesti basuh dan keringkan. Okey? Macam kawasan penyediaan dekat mana? Kita selalu buat kerja dekat meja. Okey, meja besi kita tu. Okey, jadi sebelum buat kerja, memang cikgu selalu tekankan supaya kamu bersihkan meja. Dan
sebelum kita mula buat kerja, kamu mesti bersihkan meja, dan selepas kita buat kerja, kamu mesti bersihkan meja. Dan samalah seperti kawasan penyimpanan. Dekat mana kita simpan alatan, mesti bersih. Tak nak, sepatutnya dekat bengkel masakan kita tu tak boleh ada lipas, tak boleh ada cicak. Bila ada lipas, mesti ada tahi lipas. Sebenarnya tidak boleh. Jadi kita perlulah sama-sama menjaga bengkel roti kita. Kebersihan diri. Kebersihan diri meliputi kebersihan luaran seseorang individu dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Kebersihan diri boleh membantu pekerja dan majikan. Penampilan diri yang baik meningkatkan keyakinan diri pekerja yang boleh meningkatkan pendapatan syarikat kerana piawai pekerja yang lebih baik dan kesanggupan pelayan untuk dibayar pada perkhidmatan yang lebih berkualiti. Okey, kebersihan diri ni sangat-sangat penting. Cikgu selalu titik beratkan kebersihan diri kamu, sebab kita sebagai pengendali makanan ni, sebab kita nak buat makanan, jadi kamu perlu ada rasa tanggungjawab untuk menjaga kebersihan makanan yang kamu buat tu. Okey, mari kita tengok ciri-ciri amalan kebersihan diri. Okey, ciri yang pertama adalah mandi. Pengendali makanan digalakkan mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari untuk membersihkan peluh dan kotoran. Gunakan sabun ketika mandi dapat menanggalkan kotoran pada kulit. Selepas mandi, gunakan deodoran dan pakaian dalam hendaklah ditukar setiap hari untuk mengelakkan badan berbau. Okey, ciri penting yang kedua adalah rambut. Rambut yang kotor menyebabkan pembiakan kelimomo, kutu dan kulit kepala menjadi gatal. Elakkan menggaru kepala kerana boleh menyebabkan staphylococcus yang terdapat pada kulit kepala berpindah ke tangan atau jatuh ke atas makanan. Apa itu staphylococcus? Staphylococcus ni adalah bakteria yang terdapat pada kulit kepala. Okey, yang ketiga, rambut boleh gugur semasa menggaru kepala. Oleh itu, penggunaan penutup kepala iaitu topi, skarf atau tudung adalah diwajibkan. Penggunaan penutup kepala juga adalah langkah keselamatan dalam mengelakkan kemalangan seperti rambut tertarik ke dalam mesin semasa menjalani proses pemprosesan makanan. Okey, rambut kita ni perlu dicuci sekurang-kurangnya 2 kali seminggu dengan menggunakan shampoo yang khusus bagi memastikan ianya bersih dan tidak berbau. Dia kata sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, tapi lebih baik kita cuci setiap hari, sebab kalau kita tak cuci lama, kepala kita akan berminyak, kita sendiri pun tidak akan selesa. Okey, seterusnya janggut dan misai perlu dipotong pendek dan perlulah kelihatan kemas. Adalah sebaik-baiknya tidak menyimpan janggut dan misai apabila kita bertugas sebagai pramusaji atau tukang masak. Ciri seterusnya adalah mata. Anda dikendaki memastikan mata anda berada dalam keadaan sihat.
Pastikan anda mendapat rehat yang cukup. Bagi memastikan mata juga mendapat rehat yang cukup. Mata yang kurang rehat akan mudah kelihatan berwarna merah, tidak bermaya dan kelihatan lebam di bawah permukaan mata. Mata yang merah walaupun tidak sakit akan dianggap oleh pelanggan sebagai sakit mata. Ini akan menyebabkan pelanggan akan takut untuk datang ke kedai tersebut bagi mengelakkan mata mereka dijangkiti. Pekerja yang benar-benar sakit mata hendaklah melaporkan kepada penyelia yang bertugas untuk meminta cuti bagi mengelakkan berjangkit kepada rakan-rakan kerja yang lain. Ciri berikutnya adalah gigi dan mulut. Bahagian ini merupakan bahagian yang paling penting dalam sistem komunikasi. Memastikan gigi dan lidah dalam keadaan bersih bagi mengelakkan dari mulut berbau. Mulut yang berbau akan menyebabkan orang berasa tidak selesa apabila mendekati kita. Dalam penjagaan mulut, gigi perlulah digosok sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan sebaik-baiknya digosok setiap kali selepas makan. Proses berkumur dengan bahan pencuci mulut atau air selepas makan antara pembantu mengelakkan mulut dari berbau. Okey, seterusnya adalah tangan. Tangan merupakan anggota badan yang paling kerap bersentuhan dengan makanan. Tangan juga merupakan bahan perantara yang paling kerap dalam perpindahan bakteria. Pastikan tangan dicuci dengan menggunakan sabun dan dibilas sehingga bersih, kemudian lap kering dengan menggunakan kain bersih. Tangan atau anggota badan lain yang luka perlulah dibalut menggunakan pembalut luka yang kalis air. Menggunakan sarung tangan semasa menyentuh makanan dapat membantu mengurangkan pencemaran ke atas makanan. Tetapi, elakkan penggunaan sarung tangan yang kotor. Amalkan penggunaan penyepit makanan yang bersih semasa mengambil atau menghidangkan makanan. Gunakan juga sudu atau garpu yang bersih dan kering semasa mengendalikan makanan. Okey, berikut adalah situasi ataupun keadaan di mana kita perlu mencuci makanan. Okey, yang pertama sebelum bermulanya tugas dan selepas rehat. Yang kedua, sebelum memegang makanan. Yang ketiga, sebelum dan selepas makan. Yang keempat, selepas menghisap rokok. Yang kelima, selepas menggunakan tandas. Yang keenam, selepas menyikat rambut atau memegang anggota badan yang tercemar. Yang ketujuh, selepas terbersin atau batuk. Yang kelapan, selepas memegang makanan mentah seperti daging dan ayam. Yang kesembilan, selepas aktiviti pencucian peralatan. Yang kesepuluh, selepas mengendalikan pembuangan sampah. Dan yang terakhir, setiap kali tangan menjadi kotor. Okey, ciri amalan kebersihan diri seterusnya adalah kuku. Kuku merupakan anggota badan manusia yang paling banyak menyimpan bakteria. Kuku hendaklah dipotong pendek setiap minggu untuk memastikan ianya kemas dan bersih. Selepas memotong kuku, hendaklah memastikan tangan dibersih dengan sepenuhnya. Elakkan daripada menggunakan pewarna kuku kerana pewarna itu boleh mencemari makanan. Okey, seterusnya adalah barang kemas. Elakkan memakai bahan perhiasan diri seperti cincin dan gelang semasa mengendalikan makanan.
Perhiasan ini biasanya mengandungi kotoran seperti daki, Staphylococcus ataupun coliform. Yang daki, Staphylococcus dengan coliform ni adalah bakteria. Ciri-ciri seterusnya adalah pakaian. Kita sebagai pengendali makanan, pakaian mestilah sentiasa bersih. Pastikan anda tidak memakai pakaian yang terlalu ketat atau terlalu longgar kerana akan anda memerlukan keselesaan semasa mengendalikan makanan. Pastikan pakaian dicuci dengan bersih dan dijemur di bawah cahaya matahari bagi mengelakkan bakteria membiak pada pakaian yang lembap dan basah. Okey, dan yang terakhir adalah kasut. Kasut merupakan pelindung bagi bahagian kaki. Anda perlulah menggunakan kasut yang bersaiz sesuai dan mempunyai pengedaran udara. Kasut yang tertutup pada bahagian hadapan adalah diperlukan bagi mengelakkan kaki tercedera semasa mengendalikan makanan yang terjatuh. Pastikan juga kasut itu tidak kedap udara kerana sekiranya kedap udara, anda akan menyebabkan kaki berpeluh dan berbau disebabkan pembiakan bakteria di kaki. Sebaiknya pilihlah kasut yang selesa, tidak bertumit dan mudah dikendalikan. Kasut juga perlulah sentiasa bersih setiap kali digunakan. Gunakan stokir yang bersih setiap hari bagi menyerap peluh dari kaki. Berikut adalah rumusan ciri-ciri amalan keselamatan diri. Kita sebagai pengendali makanan mestilah memastikan mata kita sihat, mulut tidak berbau dan gigi putih bersih, tangan yang bersih dan kuku yang pendek, pakaian mesti kemas dan bersih, kaki dan kasut yang selesa dan bersih. Gambar rajah ini menunjukkan cara pemakaian yang betul bagi seorang pengendali makanan. Okey, seorang pengendali makanan ni tengok dia pakai apa. Dekat atas tu dia mesti pakai topi, chef head. Topi, dia ada topi. Lepas tu dia dekat leher tu dia ada necktie. Lepas tu dekat poket baju tu dia ada chef knife ataupun pen pocket. Lepas tu kamu tengok yang warna putih ni, dia pakai baju putih ni chef jacket ataupun chef shirt. Mesti warna white, warna putih. Lepas tu dia mesti ada hand towel. Tengok dekat pinggang dia tu ada hand towel. Mesti ada orang kata tuala kecil. Lepas tu warna hitam tu apa? Apron. Yang dia pakai tu apron. Okey, dekat bawah tu macam seluar tu kita panggil chef trousers. Dan yang bawah sekali black shoes and sock. Dia ada kasut hitam dan stokin. Okey, sekian. Tamat sudah penerangan cikgu tentang kebersihan dan makanan. Okey, sekarang jika ada apa-apa masalah, boleh bertanya dengan cikgu. Okey, kamu boleh kemukakan soalan kamu dalam grup ni. Boleh kita berbincang sama-sama apa yang kamu tidak faham. Dan jika kamu ada apa-apa tambahan maklumat yang ingin kamu kongsi, okey, boleh kemukakan dalam grup ni.